أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jadi yang berusaha Barisan Urus Setia Ikram Shah Alam untuk program Bahasa Arab. Seterusnya, ikhwan akhwat, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji dan syukur yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang kesempatan lagi berkumpul pada malam ini meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan bahasa Arab. Kita mohon keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba baca ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hujurat selepas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hujurat. Kita harapkan bacaan tadi memberikan kita barakah sekaligus memberikan kita kefahaman untuk perbincangan Arab pada malam ini insya-Allah. Baik, untuk ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hujurat seperti biasa kita akan cuba terjemahkan setiap perkataan yang ada pada ayat yang ke-6 ini. Kita terjemahkan satu persatu perkataan dia. Itu kita namakan sebagai terjemahan harfiah. Ya ayyuhallazina amanu. Ini kita dah jumpa beberapa kali. Baik. Ya ayyuha. Kita consider satu perkataan. Ya, kita consider dia satu perkataan. Wahai. Kalau dipecahkan macam yang sebelum ni lah. Ya ayyu dengan ha. Sebelum ni kita kata kalau betul-betul dipecahkan satu persatu, ya, wahai, ayyu yang dipanggil, wahai ayyu, lepas tu ha, orang Arab gunakan untuk menarik perhatian, ya, ha untuk menarik perhatian yang dipanggil. Jadi memudahkan bicara, ya ayyuha, wahai, allazina, orang-orang yang. Jadi wahai itu kita namakan sebagai perkataan yang digunakan untuk memanggil allazina, orang-orang yang dipanggil. Wahai orang-orang yang. Baik, allazina, orang-orang yang. Kalimah yang ketiga, amanu. Perkataan amanu, mereka telah beriman. Ini terjemahan yang mengikut standard kita. Amanu, kita terjemahkan mereka telah beriman. Terjemahan itu memberikan kita banyak maksud dan banyak makna dalam bahasa Arab. Kemudian kita jumpa perkataan in. In maknanya jika ataupun jikalau. In, jika ataupun jikalau. Ja'akum, pecahkan kepada dua perkataan. Ja'akum, pecahkan kepada dua. Yang pertama, ja'a, dia telah datang. Lagi sekali ya. Ja'akum, bahagikan kepada dua kalimah. Yang pertama, ja'a, satu perkataan. Yang kedua, kum, kalimah kedua. Ja'a, dia telah datang. Kum, kamu. Kum maknanya kamu. Ja'akum, dia telah datang kamu. Itu terjemahan harfiah. Fasiqun, orang fasiq. Fasiqun, satu perkataan, orang fasiq. Kemudian kalimah seterusnya kita jumpa perkataan binaba'in.
Nampak macam satu, tapi kita di peringkat ini kita dah biasa, insya-Allah kita dah tahu B sebenarnya satu kalimah, iaitu dengan B dengan naba'in. Satu perkataan maksudnya berita. Naba', ya, surah An-Naba', ya. Naba'in maknanya berita ataupun perkhabaran, kan? Baik. Selepas kalimah naba'in, kita tengok perkataan fatabayyanu. Ini juga di peringkat ini sekali lagi kita dah boleh perhatikan perkataan fa kita selalu pecahkan kepada satu kalimah, iaitu maka, ya. Fa maksudnya maka, ataupun dalam konteks ayat ini nanti kita mungkin boleh terjemahkan maka, bolehlah. Okey, maka. Kemudian perkataan seterusnya tabayyanu. Tu tabayyanu, terjemahannya ialah tabayyanu. Apa terjemahan yang sesuai, kita tengok kat dalam ni. Tabayyanu fatabayyan. Okey, teliti, ya. Telitilah oleh kamu. Tabayyanu, tabayyunlah oleh kamu, kan. Tapi itu tak terjemah apa. Telitilah oleh kamu. Kemudian kita jumpa perkataan an. An dekat sini kita terjemahkan bahawa. An, bahawa. Kemudian kita jumpa perkataan tusibu. Tusibu. Tusibu maksudnya kamu memberi musibah. Kamu memusibahkan. Kamu memberikan musibah. Okay? Tusibu, kamu memberikan musibah. Musibah ni kadang-kadang apa? Benda-benda yang tak elok, kecelakaan dan sebagainya. Tusibu, kamu memberikan kecelakaan. Kamu membuatkan kecelakaan ataupun musibah. Qauman, satu kaum. Qauman, maksudnya satu kaum. Bijahalatin, bijahalatin, bahagikan kalimah bi, ya, kalimah bi satu perkataan. Bijahalatin. Bi dengan jahalah, kebodohan. Jahalatin, kebodohan ataupun kejahilan. Kemudian lagi sekali kita jumpa fatusbihu. So kita pecahkan terus fa. Maka tusbihu, kamu menjadi. Tusbihu, kamu menjadi. Ala, atas. Tusbihu satu perkataan. Tusbihu, kamu menjadi. Ala, atas. Ma, apa yang. Fa'altum. Fa'altum, kamu telah lakukan. Fa'altum, kamu telah lakukan. Kamu telah buat, ya. Kamu telah buat. Nadimina, orang-orang yang menyesal. Nadimina, orang-orang yang menyesal. Okey. Terjemahan harfiah, satu-satu. Sebab kita belajar bahasa Arab memang kita kena tahu setiap perkataan. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, jika
dia telah datang kamu orang fasik dengan berita, maka telitilah oleh kamu bahawa tadi, okey, bahawa ataupun supaya pun boleh. Apa harfiah kita terjemahkan bahawa dulu. Bahawa kamu memberi musibah satu kaum dengan kebodohan ataupun kejahilan, maka kamu menjadi atas apa yang kamu telah lakukan orang-orang yang menyesal. Harfiah satu-satu. Bunyi dia kalau baca sekali lalu satu-satu memang bunyi dia memang pelik lah. Tapi kita kena tahu juga itulah makna asal perkataan itu. Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, jika dia telah datang kamu orang fasik dengan berita, maka telitilah oleh kamu bahawa kamu membuat musibah. Kamu memberi musibah satu kaum dengan kebodohan, maka kamu menjadi atas apa yang kamu telah lakukan orang-orang yang menyesal. Okay? Walaupun bunyi dia pelik, tapi sebenarnya kita dapat tangkap lah. Ya? Satunya kita dah biasa dengan ayat ni, insyaAllah. Kebanyakan kita dah biasa dengan ayat yang macam ni. Kita selalu dengar fatabayyanu kan. Tabayyun inilah dia punya ayat dia. Kita dah biasa. Sekarang kita masuk pula bahasa Arab dia. Setiap kalimah tu apa maksud dia. Dan macam biasa lepas kita dah terjemah harfiah, kita apa nama ni? Kita terjemahkan apa nama ni? Mafhum. Mafhum dia pula. Okey. Mafhum dia macam ada dekat dalam Quran lah. Siapa ada Quran boleh tengok. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya supaya kamu tidak mencelakakan satu kaum kerana kebodohan, iaitu kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Okey? So, itu terjemahan mafhum dan kita pun maklum ya tentang perkara ini, dan ayat ni pun kita dah familiar dan kita dah biasa, insya-Allah. Apa dia punya sebab turun dia, apa tafsiran dia, itu kita serah kepada apa nama ni, murabbi kita yang pakar lah, ataupun waktu yang lain untuk dibahaskan. Perbincangan malam ni kita fokus terus kepada perbincangan bahasa Arab ni, insya-Allah. Okey. Macam biasa pada daftar, yang belum daftar, nota-nota dia diberikan dekat link-link yang telah disediakan, insya-Allah ya. Baik, seperti biasa kita mulakan dulu dengan beberapa makna yang kita dah bincang sebelum ini. Pertama sekali kita ambil perkataan in dahulu. Kita ambil kalimah ni dulu sebagai perbincangan pembuka pada malam ini. Baik, perkataan in yang mana kita juga dah jumpa beberapa kali sebelum ini. Perkataan in salah satu daripada perkataan yang digunakan untuk kita panggil sebagai syarat. Syarat. Apa dia syarat? Yang mana bila ada syarat, kita kata syarat tu ialah adanya kalimah yang digunakan untuk syarat. Dekat sini ada in. Kemudian akan ada satu ayat yang dia bunyi dia syarat. Okey. Kemudian akan ada satu lagi ayat yang kita panggil sebagai jawab. Okey. Okey. Syarat dan juga jawab. Kemudian kita kata syarat dan juga jawab ini
apa nama ni, setengah tempat ataupun kebiasaannya, cara bahasa Arab dia nak tunjukkan benda tu syarat dan jawab, ada tanda dia, iaitu tanda mati, tanda mati, baris mati, apa nama contohnya, in, apa, kalau contoh bahasa Melayu, jika kamu makan, kamu nescaya kamu kenyang. Jika itu in, kamu makan, syarat. Ayat dia tergantung. Dia akan ada jawab dia, nescaya kamu kenyang. Jika, itu syarat. Itu perkataan dia. Kamu belajar, itu syarat. Nescaya kamu pandai. Jadi itu merupakan jawab kepada syarat tersebut. Kemudian kalau bahasa Arab, untuk dia tunjukkan syarat dan jawab dia itu, selalunya dia akan memberikan baris mati kepada syarat dan jawab. Okay? Sebagai contoh perkataan, contohnya pergi. In tazhab, jika engkau pergi. In tazhab, mati kan? Sepatutnya kalau engkau pergi, fi'il mudhari', sepatutnya biasanya huruf ujung dia baris depan dah. Tazhabu, kan? Tapi kalau dimasukkan syarat, dia nak menunjukkan benda tu ayat yang berbentuk syarat, maka dia matikan. In tazhab, mati, tak habis lagi. Kita akan tunggu tu. Jika engkau pergi, kita tak boleh stop kat situ. Kalau kita stop, tak sempurna, tak lengkap, orang tak puas hati. Ya, orang tak boleh tidur kan. In tazhab, apa? Azhab. Kalau kau pergi, azhab, aku pun pergi. Jadi tazhab, azhab, yang mati itu adalah tanda untuk nak bagi tahu dia adalah syarat dan juga jawab dia. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita dah sebelum ni biasa tunjukkan, untuk fi'il kan. Okey. Untuk fi'il mudhari', untuk kalimah fi'il yang terbahagi kepada madhi, mudhari' dan juga amar, kita dah tahu fi'il madhi kebal, okey, fi'il amar kebal. Okey, ulang kaji ringkas. Yang tak kebal cuma fi'il mudhari' sahaja yang boleh berubah. Baik. Fi'il mudhari' bilakah masa dia berubah? Bila dia diganggu. Kalau dia tidak diganggu, maksudnya dia dalam keadaan aman, ketika itu fi'il mudhari' tak ada apa-apa perubahan. Di hujungnya akan ada baris depan macam biasa. Ataupun yang di hujungnya ada nun macam biasa, itu menunjukkan keadaan aman yang tidak diganggu. Baik, tetapi bila mana fi'il mudhari' diganggu, ketika itu akan ada perubahan. Persoalannya, siapa yang ganggu dan kacau fi'il mudhari' ni? Siapa yang suka kacau? Ada dua geng lah. Ada dua geng yang suka kacau fi'il mudhari'. Yang pertama kita panggil dia geng haraf baris atas. Ya, kumpulan kelompok haraf baris atas. Yang kedua kita panggil dia kelompok haraf baris mati. Okey, nanti boleh tengok apa nama ni, nota yang kita dah sediakan dekat link yang kita berikan. Akan kita kenal lah siapa geng haraf baris atas ni. Boleh rujuk dekat nota. Okey, ataupun siapa pula geng-geng haraf baris mati ni. Ada dua je. Dua ni yang biasa lah. Yang biasa ada dalam Quran, dua ini. Walaupun ada beberapa lagi. Okay. So ini geng yang suka kacau fi'il mudhari' yang haraf baris atas dan juga geng haraf baris mati. Bila dia diganggu, ketika itu akan ada perubahan. Okey. Dan macam biasalah kita memang terus translate kan haraf baris atas. Dengar je geng haraf baris atas, kita dah terus boleh tangkap lah. Dia mesti kerja nak membaris atas kau kan. Bila kita bagi je nama macam tu, konsep tu kita nak kita nak faham terus. Ini geng haraf baris atas. Asal pelik sangat nama dia. Sebab kerja dia membaris atas kan. Ini geng haraf baris mati.
Walaupun kalau dengar bahasa Melayu tu macam tak best. Macam buruk tu bunyi dia. Tapi konsep tu kita faham, geng-geng ni membaris matikan. Dan dia tak kacau orang lain, dia hanya kacau fi'il mudhari' lah. Kalau dia kacau fi'il madhi ke, kalau dia kacau fi'il amar pun, dia tak boleh buat apa pun sebab kebalnya tak akan berubah. Jadi fi'il mudhari' sahaja yang akan ada perubahan. Okey. Setelah itu, mari kita tengok balik ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hujurat dan kita cuba rungkaikan satu persatu. Okey. Kalimah pertama untuk ayat ini, ya ayyuha. Maksudnya wahai. Kita consider dia haraf. Wahai ni kita letakkan di bawah kelompok haraf lah. Ya, wahai. Kita namakan dia sebagai haraf seru. Haraf seru. Agak-agak apa fungsi? Menyeru lah. Macam tu Haraf seru, fungsi dia seru. Nak panggil. Terjemahannya, wahai. Okey. Lepas kalimah ya ayyuha, kita jumpa perkataan kedua, allazina. Orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Isim ke, fi'il ke haraf. Kita terus tahu yang ni isim. Kalau kita nak remind balik isim apa, kita boleh tengok dekat nota yang sebelum ni. Kita tulis dekat sini. Kita namakan dia isim yang mewakili. Kat sini Isim yang mewakili. Isim yang mewakili. Okay, kat sini. Alladhi. Orang-orang yang. Isim yang mewakili, kita jangan lupa dia kebal. Jadi, bila mana dia kebal, maka dia tak berubahlah baris dia pun. Kita pun tahu memang ya ayyuhallazina ni, allazina ni takkan berubah baris. Ya, macam itulah dia punya baris. Allazina sentiasa baris atas. Dia tak akan berubah. Okey. Selepas kalimah allazina, orang-orang yang isim. Isim apa? Isim yang mewakili. Okey, isim yang mewakili. Kalau nak bincang baris tak perlu. Sebab apa? Sebab dia kebal. Okey. Selepas kalimah allazina, kita jumpa perkataan amanu. Mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Mereka telah beriman. Fi'il. Fi'il apa yang ada telah? Fi'il madhi. Fi'il madhi ada perbincangan tak? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia kebal. Tak ada bincang baris. Cuma macam biasalah, kita cari dhamir tersembunyi. Okey? Cari dhamir tersembunyi. Kalau kita nak tengok sebelum ni, dhamir tersembunyi jadual. Okey. Fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Di hujungnya ada apa? Ada waw dengan alif. Fi'il madhi yang hujungnya ada waw dengan alif. Okey, ada satu je dekat sini Fi'il madhi yang hujungnya ada waw dan alif. Satu je ada dekat sini tempat dia. Waw dan juga alif. Dhamirnya ialah hum, iaitu mereka. Okay. Jadi dhamir yang tersembunyi dalam amanu ialah hum, iaitu mereka. Sebab itu kita terjemahkan mereka telah beriman. Itulah dhamir tersembunyi. Okey. Selepas kalimah amanu, kita pergi kepada kalimah yang seterusnya, in. Jika ataupun jikalau. In. Jika ataupun jikalau. Sekiranya pun boleh. Ya. Yang penting bunyi dia bunyi syarat. Jadi kalimah in, kalau kita nak bahagikan isim ataupun fi'il dan juga haraf, maka dia haraf lah. Ya. Kategori dia merupakan kalimah haraf. Haraf apa? Haraf syarat. Haraf syarat. Fungsi dia nak menunjukkan makna syarat.
yang ada ayat syarat dan juga jawab. Itu kalimah in. Haraf dia haraf syarat. Baik. Mana dia punya syarat dia? In haraf syarat. Okey. Kat sini in. Mana dia punya syarat? In ja'akum fasikum binaba'in. Nampak? In ja'akum fasikum binaba'in. Yang ni ayat. Ini rangkap untuk syarat. Fatabayyanu. Ini ayat untuk jawab. Okey. Ini ayat untuk syarat. In ja'akum fasikum binaba. Tak habis cerita. Jika datang kepada kamu orang fasik bawa berita, tak buat apa? Jawab. Fatabayyan. Dekat sini jawab. Okey. So, ini haraf syarat. Yang ini syarat. Yang ini jawab. Okey. Boleh tak nak implement baris mati? Kat sini tak boleh sebab dia ayat yang panjang. Bahkan dia start dengan sini. Ja'a ini fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi. Fi'il madhi kebal lah. Fi'il madhi tadi kita dah kata dia kebal. So dia tak boleh nak implement baris mati dekat fi'il madhi. Okey. Ja'a dia telah datang. Dia telah datang. Fi'il madhi. Fi'il madhi baris asas dia baris atas. Kat sini baris atas. Fi'il madhi yang baris atas inilah. Satu ni lah. Ya, permulaan dia iaitu huwa. Dia. Dia telah datang. Fi'il madhi. Kum maksudnya kamu. Baik. Dekat sini untuk kalimah kum ini merupakan ganti nama diri. Kum ganti nama diri. Dhamir. Jadual dhamir. Okey. Jadual dhamir kita boleh rujuk kat sini ganti nama yang ada kum. Ni dia punya asal dia lah. Maksudnya melekat. Kalau melekat dia punya bunyi dia kum. Jadi untuk perkataan ja'akum, untuk perkataan ja'akum kita boleh refer formula. Okey. Formula yang kedua. Sini. Formula yang kedua bagi tahu dhamir ganti nama melekat. Dhamir yang melekat. Dengan apa? Dengan fi'il. Kalau ada dhamir melekat dengan fi'il, kita tak payah pening-pening, formula dah keluarkan terus jawapan. Dhamir itulah maf'ul yang kena. Lagi sekali. Kalau ada ganti nama yang melekat dengan fi'il perbuatan, dhamir itulah yang kena. Orang Arab panggil maf'ul. Dia yang kena. Okey. Dia kena apa Kita tengok. Okey. Kum, kamu. Dhamir. Melekat tak? Melekat. Ini consider melekat lah. Ustaz, tak nampak pun melekat. Okey. Tak nampak sebab Hamzah tak boleh cantum kan dari sudut tulisan. Tapi ini dhamir melekat lah. Kum. Kalau dia terpisah, antum. Macam ni, kamu. Kum ni melekat lah. Okey, so dia dhamir melekat. Dia melekat dengan apa? Dengan fi'il. Ni fi'il madhi. Formula cakap apa? Kalau dhamir melekat dengan fi'il, automatik maf'ul. Yang kena. Dia kena apa? Dia kena apa ni? Dia didatangilah yang kena datang. Ja'a, dia telah datang. Ada tak yang didatangi? Siapa yang kena datang tu? Kamu. Kum.
Kamu ni adalah maf'ulun bih yang kena maf'ul. Kamu ni kena datang. Okey? Jadi ja'a ni fi'il, kum ni maf'ul. Siapa yang buat kerja datang? Siapa pelaku dia? Pelaku dia kebetulan dia mention dekat sini. Fasiqun. Ni dia. Fasiqun ni dia punya fa'ilun, pelaku dia. Fa'il. Okay. Fasiqun ni fa'il. Jadi perkataan fasik, orang yang fasik, kalau kita nak rujuk kepada apa nama ni, nota isim lah kan, sebagai contoh. Okey, nota isim. Perkataan dia apa? Perkataan fasik. Dia isim. Fasik tu tak ada dekat sini. Fasik bukan dhamir, dia bukan mewakili, bukan tanya, bukan. Dia perkataan biasa. Apa baris fasik tadi? Fasikun. Baris dia baris depan. Fasikun, baris depan. Baik. Isim, kalau berbaris depan, inilah dia punya faktor. Isim, kalau baris depan, okay, inilah faktor dia. 5 ni. Cukuplah 5. Dia kalau komplit pun 6. Yang ni dah tulis ni 5. Baik. Adakah dia subjek? Bukan. Sebab dia bukan rangkap isim. Kalau bukan subjek, maksudnya bukan predikat. So, dia pergi kepada yang ketiga, iaitu fa'il. Kana dengan inna memang taklah, sebab tak ada pun kana, tak ada pun inna. So, dia pergi dekat sini, iaitu fa'il, pelaku. Okay? Fasiqun, isim, ada tanwin kat sini asalnya. Baris depan, isim berbaris depan ada 5 sebab. Kalau kita tengok kepada nota tadi, nak kata inna tak ada, kana tak ada, subjek predikat tak ada, memang tak ada jawapan lain melainkan dia fa'il. Dan pada ayat ni pun memang clear lah. Sekiranya dia telah datang, dia tu huwa. Huwa dia tu refer kepada fasiq, seorang. Ya? Dia telah datang. Fasiqun seorang. Kalau ramai, tambah una ataupun ina kan. Fasiquna. Ya? Fasiqi. Boleh fasiqun ataupun fasiq. Okey. So, fasiq, isim, baris dia baris depan. Sebab dia berbaris depan, sebab dia fa'il. Dialah yang buat kerja. Dia buat kerja apa? Dia buat kerja datang. Dia tu yang datang. Si fasik ni yang datang. Dia datang dekat siapa? Dia datang dekat kum, kamu. Ini maf'ul yang kena. Fa'il ja'a. Fa'il fasiqun. Kum maf'ulun bih. Apa ya? Fa'il, maf'ul. Lengkaplah. Ya? Okey. Selesai kat sini. In ja'akum fasiqun binaba'in. Bi dengan naba'in. Berita. Ini semua orang dah ingat kot. Apa istilah dia? Kita kata jar majrur. Jar majrur. Okay. Bi haraf jar. Bi haraf jar naba'in. Yang kena baris bawah majrur lah. Jar baris bawah. Membaris bawah kan. Yang kena majrur. Bi naba'in jar majrur. Okay. Tak ada masalah dekat sini. Ni clear. Bi haraf jar, naba'in baris bawah. Ya. Jadi perkataan naba' ni pun kita pun dah selalu dengarlah ada surah-surah an-naba'. Okey. Jawab dia fa, maka haraf fa haraf, okey,
Haraf apa? Biasanya kita kata haraf sambung cerita lah. Okay? Dekat sini, sambil dia sambung cerita tu, dia menjawab. Dia jawab kepada syarat tadi. Haraf sambung cerita ada biasanya dua fungsi, dua kerja. Pertama, dia nak sambung cerita. Dekat sini dia nak jawab. Yang kedua, kadang-kadang haraf sambung cerita ni dia menyamakan baris. Lagi sekali, haraf sambung cerita kadang-kadang ataupun kerja dia sambung cerita lah. Okay? Dan kita kata kadang-kadang dia nak menyamakan baris. Haraf sambung cerita ada berapa? Ada 5 Yang biasa dalam Quran 5 lah. Okay? Haraf penyambung cerita. Okay? Haraf penyambung cerita selalunya kita kata dalam Quran ada 5. Satu, wa, nanti kita besarkan. Yang kedua, fa. Okey. Yang ketiga, summa. Yang keempat, wa, fa, summa, au. Kelima, am. Betul. Wa, fa, summa, au dan juga am. Ini haraf penyambung cerita yang biasa dalam Quran. Okey. Wa dan fa, maka summa kemudian au, am maksudnya atau. Okey. Itu haraf sambung cerita. Fungsi dia selain menyambung cerita, kita kata kadang-kadang dia akan menyamakan baris. So dekat sini fa, dia nak menjawab. Selepas kalimah fa, kita jumpa tabayyanu. Ni tabayyun. Ni dah dia. Tabayyanu maksudnya telitilah oleh kamu. Telitilah oleh kamu. Isim ke fi'il ke haraf? Telitilah oleh kamu. Bukan isim, bukan haraf. Fi'il. Telitilah oleh kamu. Fi'il apa ni? Ini fi'il amar. Telitilah oleh kamu. Ini fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Ini fi'il amar. Waw. Alif. Tabayyanu. Jadi dekat sini. Dhamirnya ialah alif ni. Dhamirnya ialah antum. Antum yang di hujungnya ada waw dengan alif untuk fi'il amar. Dhamirnya antum. Tabayyanu, kamu. Telitilah oleh kamu. Itu dhamir yang tersembunyi. So ini fi'il amar lah. Jadi fi'il amar tak ada perbincangan baris sebab dia kebal. Okay, tabayyanu. Telitilah oleh kamu. So dia memang satu perintah. Fi'il amar. Satu fi'il perbuatan yang menunjukkan perintah. Kalau datang kepada kamu fasik, bawa berita, nampak? Maka telitilah oleh kamu. Allah suruh perintah, tabayyanu. Kamu telitilah ataupun telitilah oleh kamu. Kemudian kita jumpa kalimah antusibu. Okey, yang ni kita ulang lagi. Kita ulang lagi sekali untuk antusibu. Yang pertama kalimah an
Kita terjemahkan bahawa isim ke fi'il ke haraf, kita haraf. An haraf apa? An merupakan salah satu daripada kelompok haraf baris atas. Okay. An salah satu daripada kelompok haraf baris atas. Apa fungsi dia? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepas dia. Okey. So, an kerja dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepas dia. Fi'il mudhari' selepas an ialah tusibu. Yang mana asalnya kita tahu perkataan tusibu ni, kamu memberi musibah ni ialah tusibuna. Tusibuna. Asal. Tusibuna. Yang ni asal. Sekarang an datang dekat fi'il mudhari', lalu dia bekerja membaris ataskan. Baik, cara dia pula. Cara dia baris ataskan ada dua. Kalau fi'il mudhari' yang hujungnya baris depan, ditukar baris atas. Tetapi untuk fi'il mudhari' yang di hujungnya ada nun, di hujungnya ada nun, caranya ialah dengan buang nun. Tusibuna asalnya. Tusibuna. Apa masuk? An masuk. An tusibu. An tusibu. Buang nun. An tusibu. Itu cara dia membaris ataskan fi'il mudhari'. Kalau yang ni, ini untuk ini fi'il mudhari' sahaja. Ini tak ada fi'il lain. Nanti saya share juga nantilah. Okay, ini fi'il mudhari' sahaja. Di pangkal ada ta. Kita besarkan balik. Di pangkal ada ta. Di hujung ada waw nun. Di depan ada ta. Di hujung ada waw nun. Asalnya untuk ganti nama diri antum. Tusibuna. Asalnya tusibuna. Tusibuna. Asal. Tetapi bila dah masuknya an ni, an tusib. So kena kisah. Okay. Fi'il mudhari' ni dia ada 5 tau yang dikira ada nun kat belakang ni. Dia ada 5. Satu, 2, 3. Ini kira sama. Antuma ni kira sama. Antuma sini antuma ni kira satu. 1, 2, 3, 4, 5. Huma dengan huma pun sama. Okey. Dia ada 5. Kira 5. Antuma ada 2, kira 1. Huma ada 2 pun kira 1. Sebab sama. Dia yang di hujungnya ada alif nun. Waw nun dan juga waw nun. So 5 itulah yang dia berubah jadi dibuang nun itu. Okey. Antusibu. Kamu memberi musibah. Fi'il mudhari'. Dhamir yang tersembunyi antum. Kamu memberi musibah. Jadi kamu itulah pelaku dia. Kerana dhamir yang tersembunyi dalam fi'il, itulah dia punya pelaku dia. Itu ikut formula kita sebelum ni lah. Ya, kalau kita rujuk formula lagi sekali. Formula yang basicnya,
Dhamir yang tersembunyi dalam fi'il itulah dia punya fa'il. Ini kena clear. Asal dhamir tersembunyi itulah pelaku, itulah fa'il dia. Okay? Antum. Ini dia. Antusibu. Bukan antuma, antum. Dhamir tersembunyi ni, antum ini pelaku, fa'il. Fi'il dia ni, tusibu, fi'il. Antum, fa'il. Kamu memberi musibah. Ada tak yang kena? Yang kena musibah? Ada? Qauman. Qauman adalah yang kena. Yang kena orang Arab panggil maf'ulun bih. MB. Okay. Maf'ulun bih. Jadi sebab itu qauman, barisnya kita tengok dekat sini baris atas. Okay. Boleh refer kepada dekat sini. Kalimah isim, qauman isim lah. Ada tanwin, qauman tanwin. Dia merupakan kalimah isim. Baris dia baris atas. Isim kalau baris atas, inilah sebab utama dia. Iaitu bila dia maf'ul. Apa maksud maf'ul? Yang kena. Qauman kena apa? Qauman ni, dia kena musibah. Qauman ni kena musibah. Ni. Kaum ni, dia kena musibah. Siapa yang bagi dia, siapa pelaku yang buat dia kena? Antum, dhamir tersembunyi. Kamulah pelaku dia yang menjadikan kaum ini terkena musibah. Kemudian ditegaskan dengan jar majrur, ya, ditegaskan dengan jar majrur, kena musibah itu bijahalatin. Jar majrur yang muta'alliq, yang ada kaitan dengan satu kaum ni kena musibah. Jadi jar majrur ni memberikan takluk bahawa kaum tu kena musibah dengan sebab jahalah, iaitu kebodohan dan juga kejahilan. Okey. Subhanallah. Jadi bijahalah jar majrur. Jadi clear lah. Dari sudut perbincangan bahasa Arab pun tak ada masalah. Makna dia pun kita dah tahu, perbincangan bahasa Arab jar majrur. Bi haraf jar, haraf baris bawah, haraf jar. Jahalatin majrur. Kena baris bawah. Clear, Okey. Sambung. Fatusbihu. Fa, maka isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Haraf apa? Fa. Haraf sambung cerita. Haraf sambung cerita. Fa, okey, salah satunya fa. Apa fungsi haraf sambung cerita? Sambung cerita lah. Adakah itu saja fungsinya? Kita kata, selain menyambung cerita, kadang-kadang haraf sambung cerita ni juga dia nak samakan baris. So, untuk ayat ini, untuk fatusbihu ni, okay, untuk fatusbihu, selain menyambung cerita, sebenarnya dia nak menyamakan baris, iaitu daripada tusibu tadi. Okay. An tusibu qauman bijahalah fatusbihu. Dia sambung. Tusibu ni, tadi kita dah tahu perbincangan dia. Asalnya ada nun. Tusibuna. Tapi bila datang an, buang nun. Okey. Ini penting. Ini penting. Sekarang, tusbihu, apa dia buat? Dia ikut macam tusibu.
iaitu dia samakan baris. Ada ulang lagi sekali, kuat-kuat. Fa ni bukan haraf baris atas. Fa bukan haraf baris atas. Dia haraf penyambung cerita. Yang mana salah satu fungsi dia menyamakan baris, lalu seolah-olah dia buat macam ni. Fa tambah, okay, ni point dia. An. Barulah tus bihu. Okay. Okay. An ni kat sini tak ada. Tak ditulis. Tetapi fa ni punya kerja, dia nak samakan baris dengan tusibu seolah-olah an tu ada. Cuma tak ditulis kat sini. Itulah yang dimaksudkan dengan menyamakan baris. An tusibu qauman bijahalah fa an tusbihu. Dia nak sambung. Maka bahawa kamu jadi. Kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Kamu tu subjek. Okey? Kamu tu subjek kepada tusbihu ini. Kamu jadi nadimin, menyesal. Kamu jadi menyesal. Predikat kepada tusbihu. Kamu jadi menyesal. Dekat sini dia punya predikat dia. Okay. So tusbihu asalnya tusbihuna. Ada nun. Jadual fi'il mudhari'. Ada ta dekat depan, ada waw nun dekat depan, belakang. Ta dekat depan, waw nun dekat hujung. Dhamirnya antum. Asalnya tusbihuna. Fa ni bukan berharap beratas, tapi nak sambung cerita dan juga nak samakan baris dengan tusibu. Fa tusbihu. So dia juga menyamakan baris, iaitu buang nun yang ada dekat belakang ini. Kemudian kalimah seterusnya ala haraf jar, haraf baris bawah. Kemudian ma, apa yang, ini isim yang mewakili. Ma, isim yang mewakili. Fa'altum, kamu telah lakukan. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi kita tak bincang baris kebal. Tapi bila kita tengok fa'altum, kalau nak refer kepada fi'il madhi dekat sini, fi'il madhi yang hujungnya ada bunyi tom. Inilah dia. Yang ada tom dekat fi'il madhi ni, dhamir yang tersembunyi dia ialah antum jugalah. Okay. Ala ma fa'altum fi'il madhi nadimina. Orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang menyesal. Okey. Ini sikit lah. Sebelum ni kita pernah bincang tentang kana tu kan. Okay. Perkataan ni, tusbihu ni, cara dia buat kerja dia macam kana. Lagi sekali cara tusbihu ni buat kerja macam kana. Kita ingat balik tentang kana. Kana akan cari subjek dan predikat. Kana akan bagi baris depan kepada subjek dia. Dan kana akan bagi baris atas kepada predikat dia. Okey. Kana akan bagi baris depan kepada subjek. Dan kana akan bagi baris atas kepada predikat dia. Untuk tusbihu, subjek dia dhamir tersembunyi. Sama macam formula kana. Exactly sama. Dhamir yang tersembunyi dalam kana ataupun dalam ayat tadi, perkataan tusbihu tadi, dhamir yang tersembunyi dia, antum, itulah subjek. Kemudian nadimin dia punya predikat. Nanti kita akan cuba bahaskan perbincangan ini pada pertemuan akan datang. Cuma dapatkan idea tu dulu.
Selain daripada kana tusbihu ini juga, perkataan asbaha ni asalnya juga bekerja seperti kana lah. Okey. Tapi hujung-hujung ni kalau nak cerita, takut apa ni, ya, kita tak boleh nak apa, nak garap apa nama makna tersebut, ya. Cuma kita ingat kana pun okey lah. Kana salah satu kalimah istimewa. Dia ada adik-beradik yang lain. Dia ada adik-beradik dia. Salah satu adik-beradik kana ni lah dia. Ya. Dia salah satu dia punya adik-beradik. So dia pun buat kerja macam kana. Dia nak subjek, dia nak predikat. Dia bagi baris depan kepada subjek. Dia bagi baris atas kepada predikat dia. Cuma untuk perkataan nadimin dia, untuk perkataan nadimin, dia merupakan, kalau dekat sini, okey, dia predikat kana dekat sini. Dia predikat kana. Baris asas dia baris atas. Cuma ikhwan-ikhwan, jangan kita kata baris atas ni, ya. Baris atas ni jangan kita kata, oh patut ada baris atas. Bukan. Bukan baris atas ni menjadi penanda dia. Yang menjadi tanda dia ialah huruf ya ni. Okey, nanti kita kemaskan perbincangan tersebut pada perbincangan akan datang. Maknanya selain tanda baris depan, baris atas, baris bawah ni, ada juga dipakai tanda-tanda yang lain. Okey, seperti huruf waw, huruf ya dan huruf alif. Apa dah? Itu nanti kita bincang pada perbincangan akan datang, insya-Allah. So untuk perbincangan malam ni sampai situ dulu, sampai situ dulu untuk ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hujurat. Kita menguatkan lagi, kita punya maklumat berkaitan isim, fi'il dan juga haraf. Kalau kalimah tu kalimah isim, kalau yang kebal, kebalah ganti nama, dhamir, isim yang mewakili ke, kalau tanya ke, syarat ke dan sebagainya, itu kebal. Tapi kalau tak kebal, dia boleh jadi baris depan, atas, bawah. Isim kalau baris depan, antara sebab dia fa'il, pelaku dekat sini. Ataupun dia jadi baris depan kalau dia subjek kepada apa namanya, kana sebagai contoh. Isim kalau jadi baris atas kalau dia maf'ul yang kena, qauman yang kena maf'ul. Nadimin predikat kana baris asas di baris atas. Isim kalau baris bawah dia terletak selepas haraf baris bawah. Binaba'in kat sini. Bijahalatin dekat sini. Ataupun kalau dia nak apa nama ni, sandar menyandar. Okey, itu kalau isim, baris depan, atas dan bawah. Kalau fi'il, fi'il madhi, amanu, ja'a, ya, kebal. Fa'altum, fi'il madhi. Amanu, fi'il madhi. Ja'a, fi'il madhi. Fa'altum, fi'il madhi. Kebal. Cari dhamma yang tersembunyi. Cukup, selesai. Fi'il amar, kebal. Tabayyanu, fi'il amar. Telitilah oleh kamu, kebal. Cari dhamma yang tersembunyi. Antum, selesai. Tapi kalau fi'il mudhari' tusibu, ini kena kacau. Yang kat sini kena kacau lah. Siapa kacau dia? An. An ni haraf apa? Haraf baris atas. Dia kacau fi'il mudhari' yang ada nun dekat belakang. Cara dia kacau ialah dengan buang nun. Fa, haraf sambung cerita. Selain menyambung cerita, dia menyamakan baris sama juga. Iaitu dia tiru yang ni, tusibu. Yang dia tusbihu, dia menyamakan baris. So sampai situ dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan kita gambaran sedikit sebanyak berkaitan dengan nahwu dan juga tata bahasa dalam bahasa Arab. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita pada pertemuan yang akan datang. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kekurangan diri anda sendiri. Nanti nota-nota insyaAllah akan share dan juga kongsi dengan Urusti untuk dimasukkan dalam Google Drive. Okey, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.